Jadi saya minta ampun dan maaf tuan-tuan muslimat jika sekiranya ada perkataan-perkataan saya yang kasar, terasa dan sebagainya. Bukan niat saya nak kata kat siapa-siapa lah tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah siapa-siapa pun, dia tak ada niat nak peleceh, nak perendah apa. Saya tak gitu, tak duk kata pula ustaz duk tanya-tanya lagu tu macam kami bodoh ingat ustaz cerdik ingat. Saya mengaku saya bodoh lebih kurang tuan-tuan lah. Nah, tanya tu bukan sebab apa. Itu kaedah. Guru saya dulu duk mengajar kami telaki. Dia banyak tanya. Sebab tu kami ingat cepat. Kalau dia ajak lagu tu, ingat tapi tak kuat. Tapi bila dia tanya, kita pula jawab salah. Bukan saya nak leceh jawab salah apa. Saya dulu lagi salah berlambak tuan-tuan. Tak erti apa, bodoh piang. Tuan bayang, kan dah apa. Bila dia tanya lagu tu, kita jawab salah, dia habaq jawapan betul. Kita cepat ingat dan ingatan tu kuat. Tu tujuan dia. Nampak? Bertanya ni lebih menguatkan ingatan. Bila kita jawab, sama ada salah ataupun betul. Itu tujuan dia. Jadi ulama ni dia, saya bukan ulama lah, tok guru saya lah. Dia faham dah keadaan kita, lagu mana. Kita dengan banyak macam-macam benda kita nak fikir dan sebagainya. Kadang-kadang ilmu yang kita mengaji ni ingat sat saja. Jadi antara cara nak menguatkan ingatan tu dengan bertanya. Bila bertanya, ada sesi soal jawab lagu tu. Hang bagi respon, aku bagi respon. Okey, ingatan tu jadi kuat je. Ulama-ulama ni dia bukan nak belajar orang dan sebagainya. Tidak tuan-tuan ni. Tujuan dia nak bagi kesedaran tuan-tuan ni. Bagus ulama ni, baik hak dulu-dulu ataupun yang mutaakhir ini. Kalau tuan-tuan tengok terakhir ulama akhir zaman yang kita pakat kenal, seorang ulama daripada Indonesia. Siapa nama? Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka. Nampak? Satu ulama yang sangat-sangat hebat. Bukan sahaja hebat bercakap, bahkan dia buktikan dengan akhlak. Profesor Buya Hamka ni tuan-tuan ni, dia zaman Soekarno. Soekarno tuan-tuan tahu, Presiden Indonesia yang pertama, Republic of Indonesia, first president. Soekarno ni sangat-sangat dikenali sebagai seorang presiden yang sangat hebat berpidato. Kalau dia bagi ceramah tuan-tuan ni, hujan lebat orang tak lari. Ni rakyat Indonesia ni, puluh ribu di Padang ni tahun 60-an tuan-tuan, kumpul di Padang, hujan lebat, dia tengah bagi ceramah, tak lari. Hebatnya dia. Pidato, seorang pemidato yang begitu dahsyat, menarik dan membakar semangat rakyat-rakyat Indonesia. Soekarno, dia presiden parti Golkar. Buya Hamka, presiden parti Nahdlatul Ulama, parti Islam lah tuan-tuan ni. Two dominant opposite party, dua parti yang besar seteru lah orang panggil. Kalau kita ni kan Pai Hamno lah, sebut terus nak berhenti dah ya. Nampak? Satu hak sekular sikit, satu hak ada ramai ulama dalamnya. Jadi Buya Hamka dalam parti Nahdlatul Ulama ni tuan-tuan, dia kira opposite lah, parti yang berlawan antara satu sama lain, tak sependapat. Tahun 1965, Soekarno ni orang dia hebat sangat, dihormati segenap sudut. Hebat cakap, hebat govern, takbir dan sebagainya. Tapi satu ya, lemah, perempuan. Nampak? Sebab tu dalam ceramah dia sebut Soekarno. Kepas ni jangan buat main. Minta saya tengok. Tak bisa dengar. Tengok lagi tu. Tahun 1950-an, 60-an, tu Soekarno. Kemas dia semak. Berapi-rapi ni, degang-degang sangat. Tahun 1965 berlaku satu konflik. Di Indonesia ada Parti Komunis Indonesia, PKI. 1965, Parti Komunis Indonesia ni membunuh 7 orang Jenderal Indonesia. Nampak? Tahun 1965 kena bunuh 7 orang Jenderal, orang-orang kuat di Indonesia. Maknanya Jenderal perang lah, Jenderal askar. Semua pangkat atas-atas semua. 7 orang kena bunuh dengan geng-geng komunis. Bila jadi lagu tu tuan-tuan muslimat, Soekarno ni dia nak merge, dia nak combine, dia nak joint venture dengan Buya Hamka. Nampak? Buya Hamka setuju. Jadi kerajaan campuran. Kenapa? Tujuan satu, purpose dia nak halau komunis daripada tanah Indonesia. Daripada opposite party jadi satu parti. Pasal apa? Pasal nak halau komunis daripada Indonesia. Kalau salah, tuan-tuan tegur lah. Saya pun baca-baca lagu tu lah. Cuma nak habaq hebatnya peribadi Buya Hamka ni. Bila mereka bersatu, berjaya menghalau komunis daripada Indonesia. Nampak? Lepas daripada tu, Buya Hamka difitnah, dituduh macam-macam benda. Maka Buya Hamka ni, tuan-tuan, seorang ulama yang sangat disegani, sanggup dia bekerjasama kerana nak menyelamatkan tanah air. Akhirnya dia difitnah, orang panggil apa, dia dianiaya lah.
kena penjara 2 tahun, lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Segala penerbitan buku-buku karangan beliau disekat daripada disebarkan di Indonesia. Tu nak bak tu. Sebelum tu sekali. Sebelum tu parti berasingan. Lepas tu bersatu. Lepas tu pecah pula. Pasal Buya Hamka dikhianati. Kena penjara, kena macam-macam, kena hukuman macam-macam. Kena sekat, anak-anak pun kena tahan begitu gini. Tuan. Nampak? Seorang presiden buat ke dia. Tapi nampak Buya Hamka ni dia tidak menaruh dendam. Ni kata ulama ni hebat. Nak jadi tara dia tu, payah. Dia di penjara, dihukum, digitu, begini macam-macam kena buat. Teruk sungguhlah dia. Lepas dia keluar penjara. Tuan, presiden bila mati Soekarno ni tuan, tak ada orang nak semayang mayat dia. Mai seorang pekerja dia, pegawai khas dia bagi tahu, aku dengar dulu bapa Soekarno pernah bagi tahu, bila dia mati, dia nak Buya Hamka yang imamkan jenazahnya. Profesor Buya Hamka pernah kena penaya dengan orang yang meninggal. Tapi nampak apa yang Buya Hamka balas, dia pergi jadi imam Presiden Soekarno. Dan dia sebut apa tuan-tuan, orang anak-anak buah ni pakat tahan. Apa ni Buya? Jangan, dia pernah buat macam-macam kat kamu. Biar pergi anda tu suratnya. Apa jawab Buya Hamka? Dia kata ulama yang peribadi dia hebat. Dia kata bapa-bapa, ibu-ibu, orang buat jahat, kita balas dengan jahat, itu biasa. Orang buat baik, kita balas dengan baik, itu juga biasa. Tetapi orang buat jahat sama kita, kita balas dengan baik, itu luar biasa. Oh, jadi ya, macam Indut. Jangan dia buat main. Dia kata maksud dia apa? Dia kata orang buat jahat kat kita mesti nafsu kita meronta-ronta untuk balas benda tu dengan jahat. Betul tak? Orang baling batu, takkan kita nak bagi bunga. Kurang-kurang kita baling tik dia. Itu jahat manusia. Yang tu Buya Hamka kata, yang tu biasa. Orang buat jahat, kita balas jahat. Orang buat baik, kita balas baik. Yang tu pun biasa. Bulan puasa, orang bagi kuih tayak rumah kita, abang nak buka puasa. Takkan kita nak bubuh menentang apa? Bubuh slipper atas pinggan, pergi hantar lah kat dia. Dia ambil slipper tu, pak TV kita, padam muka. Memanglah kita tak buat lagu tu. Orang buat baik, kita balas baik. Yang Buya Hamka kata luar biasa, extraordinary ni bila orang buat jahat kat kita, dia fitnah kita, dia kutuk kita, dia pukul kita, dia tuduh kita macam-macam, tapi kita balas baik kat dia. Yang ni luar biasa dan payah nak buat. Bukan kata tuan-tuan dan saya payah nak buat, tapi kita cubalah, usaha sebagai contoh duduk depan mata kita. Tu ulama yang mutakhir tu, bukan dulu tu kenali apa semua tu lagi banyak kan. Jadi walaupun orang baling taik kita bungkus taik tu baling balik kat dia. Janganlah buat lagu tu. Maknanya tak payahlah balas, Mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah. Nampak? Jadilah orang yang baik. Ni kata ulama, dia bukan nak kutuk macam pak kita lah. Pak kita boleh tiap marah ni bukan pasal meluat, bukan pasal marah. Pasal apa? Pasal sayang. Nah, tuan-tuan semua, jangan marah nak. Ampun dan maaf daripada saya jika sekiranya ada perkataan-perkataan saya yang membuatkan tuan-tuan terasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.